Jadi quantum metal memang sangat berbeza. Kalau syarikat lain kita hanya kita boleh membeli emas, tetapi di sini kita mendapatkan solusi macam mana kita nak mengumpul emas walaupun kita kurang mampu dan macam mana kita nak menggandakan kekayaan kita dengan platform quantum metal ni. Okey? Menarik kan? Alright. Saya mula-mula dengar 10 kali yang pertama saya dengar, saya rasa macam betul ke tak, macam too good to be true. Tapi alhamdulillah quantum metal dah melahirkan ramai jutawan, ramai yang memiliki berkilo-kilo emas ya, yang sebenarnya dulu kita tak pernah terfikirkan pun, kan? Alright. So sedikit tentang profil syarikat kepada yang belum pernah melayari website kita, boleh pergilah dekat official website kita quantummetal.com.my, bolehlah baca semua update dekat sana ya, semua berita-berita terbaru pun ada. So tentang syarikat kita, syarikat Quantum Metal Sendirian Berhad dah pun menjalankan operasi sejak 2012, dah lebih 10 tahun dengan modal berbayar 10 juta. Dan Quantum Metal bukan bank ya, bukan bank. Kita adalah syarikat penjual emas, syarikat yang menawarkan satu financial technology solution, satu platform untuk emas. Bagaimanapun founder kita ataupun CEO kita mengambil inisiatif untuk melaporkan setiap transaksi dengan bank negara, dan juga kita ada audit setiap tahun dengan bank negara. Anda juga boleh dapatkan kita punya financial report, boleh beli daripada SSM, supaya anda lebih faham dan lebih yakin dengan kewujudan quantum metal. Sebab sekarang ni musim emas, ada banyak syarikat scam yang menjual emas kat luar sana dengan menjanjikan pulangan yang lumayan, yang tak masuk akal. Jadi anda harus berhati-hati untuk membuat penyertaan ya di dalam mana-mana syarikat, dan anda kena buat due diligence, study dulu, tengok dulu latar belakang syarikat tu. Okey. Quantum Metal memang sudah pun lama menjalankan operasi dan terkenal sebagai syarikat yang membekalkan gold bar terbesar di Malaysia. Jadi yang seterusnya, Quantum Metal juga menyediakan platform fintech yang sangat canggih sebagai solusi untuk kita memperdagangkan logam emas khususnya. Ya, jadi kita boleh beli emas, kita boleh jual emas, kita boleh gandakan dan sebagainya dengan platform yang diwujudkan oleh Quantum Metal. Dan sejak 2021, kita punya HQ dah dibuka di New York sebagai yang dikenali sebagai QME atau Quantum Metal Exchange Incorporated, dengan sudah pun kita dah mengapungkan saham kita di OTC ya, di papan bursa digital terbesar di dunia lah ya. Dan kita sudah pun berkembang di 15 buah negara dan target kita adalah untuk mencapai 60 buah negara. Okey. Ini adalah founder yang berhati besar ya, sudah mempunyai banyak pengalaman dalam bidang emas, lebih daripada 20 tahun, daripada upstream ke downstream memang telah pun dikuasai oleh Datuk Lim. Dan apa yang cuba dibawakan oleh Datuk Lim ni adalah satu kesedaran di mana emas sebenarnya bukan hanya logam, dan kalau kita beli emas bukannya kita membuang duit, tapi sebenarnya kita membeli aset masa depan. Dan hari ini dengan platform Quantum Metal, emas bukan hanya aset yang boleh kita simpan untuk nilai masa depan, tetapi emas juga sudah menjadi mata wang ataupun currency. Kita boleh membuat urusan jual beli dengan menggunakan emas. Itu yang menariknya. Pada anda yang tak pernah tahu, mungkin anda rasa ini sesuatu yang macam sukar dipercayai, tapi ini adalah satu pencapaian daripada Quantum Metal. Dan kita punya pasukan pengurusan yang sangat mantap, terdiri daripada yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Mazlan bin Lazim sebagai pengerusi yang juga bekas Timbalan Ketua Polis Negara. Yang seterusnya kita punya pengarah iaitu Haji Kamarizaman bin Johari, yang juga bekas pengarah Jabatan Penyiasatan Amla Bank Negara Malaysia. Kalau syarikat-syarikat yang tidak berdaftar dan sebagainya atau mengambil wang haram akan dikenakan tindakan oleh bahagian Amla Bank Negara. Ya. Kemudian kita ada Haji Jamal Muhammad bin SME Muhammad Maidin sebagai pengarah di bahagian WISE. Ya. WISE ini adalah satu kemudahan untuk kita mengadakan transaksi ataupun urusan dengan luar negara ya, untuk mengadakan transaksi penjualan dan pembelian. Alright. Seterusnya kita ada pengerusi jawatan kuasa syariah. Kerana Quantum Metal sangat menitik beratkan tentang patuh syariah bagi setiap produk yang ditawarkan, dan Datuk Seri Haji Hassan bin Haji Ahmad adalah
bekas mufti Kerajaan Pulau Pinang. Ya, jadi kita tak perlu ragu-ragu lagi kerana setiap produk kita dipantau dari segi pematuhan syariahnya oleh penasihat kita iaitu Tawafuk Consultancy. Ya, jadi sijil kita kalau expire atau sebagainya ini adalah tugas daripada yang dijalankan oleh Tawafuk. Ya. Kemudian setiap tahun selain daripada audit kewangan, kita juga ada audit syariah oleh AUFI yang dilantik oleh World Gold Council ataupun Lembaga Emas Dunia. Ya, jadi ini adalah peringkat international juga. So, kita ada dua jenis audit yang besar iaitu financial dan juga audit dari segi patuh syariah. Ya, ini sangat penting. Kemudian kalau kita nak tahu satu syarikat itu sama ada dia adalah satu syarikat yang kukuh ataupun yang sah, ya, kita nak buat due diligence, kita kena tengok siapa di sebaliknya dan siapa rakan niaganya. Ya, daripada rakan niaga kita boleh tahu syarikat itu besar, kukuh ataupun dan sebagainya. Ya. Pertama sekali rakan niaga kita yang dah lama Datuk bekerjasama adalah Perth Mint Australia iaitu lombong emas yang dimiliki oleh Kerajaan Australia Barat. Ini milik kerajaan, ya. Kalau kita nak bekerjasama dengan kerajaan itu sangat tinggi requirement dia, sangat sukar. Tapi kita Quantum Metal dah lama bekerjasama dengan Perth Mint Australia dan emas daripada Perth Mint Australia ni memang sudah dikenali di seluruh dunia sebagai yang berkualiti tinggi. Kita bawa emas yang ada logo ni di mana-mana pun kita boleh sah lakukan, ya. Kemudian Perth Mint Australia ni dah lama ditubuhkan sejak 1899. Jadi Perth Mint Australia melantik Quantum Metal untuk sebagai ejen eksklusif mereka di bahagian Asia. Ya, bukan Asia Tenggara tetapi di Asia. Ini satu perkara yang luar biasa. Kemudian yang seterusnya, Quantum Metal mengadakan kerjasama dengan ICBC Bank iaitu bank daripada negara China yang juga merupakan bank terbesar di dunia. Tengok ini ada gambar dan kita yang supply gold coin ataupun panda coin. Ya, ada tak silap saya ada 3 atau 4 saiz. Kalau anda nak ambil fizikal, maknanya anda nak ambil fizikal, anda boleh pilih lah kalau nak panda ni selain daripada gold bar dan sebagainya. Alright. Terusnya, kalau kita kata kita patuh syariah, bila kita kata emas kita patuh syariah, maknanya setiap kali kita beli, emasnya wujud. Bukan hanya atas kertas. Jadi di mana emas kita tu disimpan. Setiap pembelian yang kita buat ada fizikal emasnya yang disimpan di Brinks. Brinks ini adalah satu syarikat peti simpanan logam yang memang dah beroperasi lebih 160 tahun yang mana pelanggannya adalah daripada seluruh dunia. Ya, dan yang untuk Quantum Metal Malaysia kita punya Brinks yang terdekat adalah di Singapura. Jadi emas kita disimpan di Singapura. Yang bestnya emas yang kita beli daripada Quantum Metal disimpan dengan selamat di Brinks. Bukan hanya itu, setiap gram diinsurankan. Jadi apa-apa jadi pada syarikat, kita masih boleh mendapatkan hak untuk emas kita tadi. Okay. Dan insurans didapatkan daripada Lloyd's of London. Ini satu syarikat yang besar, ya, yang sudah pun berusia lebih 300 tahun yang berpusat di London, ya. Dan kalau untuk yang belum pernah dengar, kapal Titanic yang tenggelam dulu tu pun juga menginsurankan kapal tersebut dengan Lloyd's of London. Jadi Lloyd's of London Brinks bukan calang-calang syarikat yang tak mungkin akan bekerjasama dengan syarikat sebarangan. Okay? Jadi mereka adalah rakan niaga Quantum Metal. Selain daripada itu, Quantum Metal juga bekerjasama dengan bank-bank berikut iaitu Bank Muamalat, Afin Bank dan RRG Bank di mana emas dibekalkan oleh Quantum Metal. Anda boleh tengok dalam website bank tersebut pun ada tercatat di situ. Dan mereka ni ada fizikalnya daripada kita dan mereka juga ada menjual produk yang daripada Quantum Metal iaitu GSA, ya, iaitu akaun untuk simpanan. Alright. Dan selain daripada itu, kita juga bekerjasama dengan badan kerajaan yang seterusnya adalah My Angkasa. Kalau bukan senang kita nak dapatkan MOU dengan My Angkasa, tapi Quantum Metal dah pun menjalankan kerjasama dengan My Angkasa yang ada 8 juta ahli. Selain daripada itu, kita juga bekerjasama dengan AKU iaitu gabungan koperasi lebih 10 buah negara yang ada 60 juta ahli. Kalau kita tengok kat sini, Presiden Angkasa iaitu yang berbahagia Datuk Seri Abdul Fattah berkata,
aku memilih bekerjasama dengan Quantum Metal kerana syarikat ini kukuh. Jadi mereka dah menjalankan kajian. Kalau masih kita lagi meragukan, kita tak faham pun apa yang kita tak faham, kita tak tahu pun apa yang kita nak tanya. Jadi kita tengok siapa yang bekerjasama dengan Quantum Metal kerana mereka dah pun menyiasat dan mengkaji tentang Quantum Metal untuk kita sebenarnya. Ya. So Arahnu juga adalah rakan naga untuk Quantum Metal, lebih kepada pick up center lah ya. Arahnu ada banyak cawangan di seluruh Malaysia. Contoh ya, kalau kita ada simpan emas di Quantum Metal, kita nak ambil fizikal. Di luar sana ramai yang cuba menjatuhkan Quantum Metal kata kita tak ada fizikal. Sedangkan Quantum Metal memang jual emas dari dulu, sedia kala ya. Jadi hari ni kita dah advance, kita juga menjual secara digital dengan lebih murah harga borong kepada komuniti. Itu yang biasalah ada banyak yang cuba menjatuhkan Quantum Metal. Jadi untuk membuktikan kita ada fizikal, anda boleh pergi ke website kita tadi, bahagian Boolean, anda boleh withdraw. Anda boleh withdraw, ambil fizikal. Tapi tak payah ambil banyak-banyak. Nak simpan dekat mana ya? Anda boleh ambil serendah 0.01 gram hingga 1 kilogram setiap unit. Ya, yang mana anda boleh pilih sama ada nak ambil daripada mesin ATM di HQ kita di Penang. ATM mesin ni maknanya kita boleh withdraw emas kita, tapi anda kena still melayari website ini untuk buat permohonan. Jadi dia akan bagi tahu date dengan time yang anda boleh ambil ya. Kemudian anda boleh minta diposkan ke rumah, ataupun yang ketiga anda boleh minta untuk ambil daripada mana-mana cawangan Arahnu yang berdekatan. Ya. Jadi kalau anda nak ambil physical gold ni, saya nasihatkan anda ambil lebih daripada 10 gram sebab kos dia lebih murah. Biasalah benda kalau makin kecil nak buat, nak cetak, nak post lagi, kos dia lebih tinggi daripada yang banyak ya. Tapi terserah kepada anda. Alright, dekat sini kita tak perlu pun nak simpan banyak-banyak sebab emas kita dah selamat disimpan di Brinks. Okay. Kemudian kita ada MOU dengan Malakat Eco Group. Malakat Eco Group dekat Cyberjaya. Ya, seluruh peniaga dan juga kaki tangan di Malakat ni juga ada di Quantum Metal. Dan anda jangan terkejut kalau di Malakat Mall ni, dia menerima pembayaran dengan wallet Quantum Metal. Maknanya, emas yang kita simpan dalam Quantum Metal itu boleh disah lakukan untuk membuat transaksi jual-beli. Ya, maknanya emas hari ini dengan teknologi Quantum Metal sudah pun menjadi mata wang. Dan ramai orang nak cuba buat mata wang emas, tapi kita belum dengar lagi yang berjaya. Quantum Metal insya-Allah melaksanakan cita-cita itu ya. InsyaAllah. Kemudian kita ada sokongan daripada ataupun MOU dengan Dewan Perniagaan Islam Malaysia, yang mana anda boleh tengok dalam YouTube channel ada banyak ya pernyataan daripada pengerusi ataupun presidennya sendiri, yang mana emas sebagai penyelesaian pemulihan ekonomi dan juga pelaburan emas patuh syariah ya, yang patut diambil peluang oleh komuniti kita sebagai satu solusi keuangan. Kalau hari ini kita tengok kewangan semakin mendesak dan ramai yang terjejas ya dari segi kewangan dan tak tahu nak buat apa. Sebenarnya Quantum Metal ada memberikan satu solusi untuk semua orang mempertingkatkan ekonomi masing-masing. Itulah yang cuba diketengahkan oleh DPIM. Alright. Dan kita dah tahu dah sedikit sebanyak tentang profil. Kita tengok apa pula pencapaian Quantum Metal. Yang pencapaian yang paling membanggakan adalah hari ini Quantum Metal sudah punya lombong emas sendiri. Ya, sudah ada lombong emas sendiri kerana Quantum Metal sudah pun menjadi pemegang saham terbesar Besra Group Incorporated daripada Australia, dan dengan sebagai pemegang saham terbesar ni, satu lagi lonjakan untuk Besra Group di mana buka satu lombong emas di Sarawak bagi memastikan bekalan emas mencukupi. Kerana kan macam saya cakap tadi, ahli-ahli Quantum Metal ramai dan ramai yang menyimpan banyak emas. Kita perlu pastikan kita ada bekalan emas yang mencukupi. Ya. Jadi untuk itulah kenapa kita punya CEO mengambil langkah untuk mempunyai lombong emas ini. Sebab emas ini adalah satu komoditi pengeluarannya terkawal. Ya. Dan untuk pengetahuan anda, kita dah banyak kali memenangi anugerah ya di peringkat internasional, yang antara terkini adalah pada tahun 2022 di peringkat Asia Pasifik, Quantum Metal memenangi the best financial product ya, the best financial product ataupun financial service. Kenapa?
Sebab apa yang dibawakan oleh quantum metal ni, teknologi yang dibawakan quantum metal ni sudah pun adalah satu teknologi yang canggih yang memberi penyelesaian kepada masalah emas fizikal. Hari ni kalau saya ada simpan emas 1 kilo atau 2 kilo, ia susah untuk itu beri masalah kepada saya untuk simpan. Nak simpan dekat mana, nak upah simpan pun tinggi dan selamat ataupun tidak kalau kita nak simpan di rumah, ya. Satu lagi masalahnya kalau saya nak guna duit, perlu ke saya potong emas tadi ataupun pada siapa saya nak jual, ya, susah kan untuk menyimpan emas dan untuk kita gunakan pada waktu tertentu tu susah untuk kita, dia ada satu permasalahan yang daripada dulu sampai sekarang, ya. Nah, dan itulah yang diselesaikan oleh teknologi quantum metal. Seterusnya, pakej pemulihan ekonomi. Yang ini membolehkan semua orang setiap lapisan memiliki emas. Tak kira ada duit ke tak ada duit, mampu ke tak mampu, anda boleh pilih cara yang sesuai untuk anda. Ya, kemudian dia juga menyediakan platform pelaburan yang selamat untuk kita gandakan keuangan kita tanpa risiko. Kita tak akan kehilangan emas kita. Ya, alright. Dan seterusnya, yang best sekali pada saya lah, ya, saya rasa bangga kerana dengan quantum metal kita dah mengangkat martabat emas sebagai mata wang. Kita dah tahu emas adalah mata wang yang sebenar daripada dulu sampai akhir zaman, ya. Rasulullah pun pernah cakap di akhir zaman nanti tak ada yang lebih bahagia daripada emas dan perak, ya. Jadi hari ini kita dah merealisasikan perkara tersebut di quantum metal. Dan seterusnya pada tahun ini, pada bulan Februari yang lalu, kita menang sekali lagi pada di Bangkok untuk International Award, ya, International Finance Award Asia Chapter, di mana kita menang the most innovative precious metal platform technology. Sekali lagi kita menang kerana teknologi yang kita bawakan untuk kemudahan kepada komuniti. Untuk pengetahuan anda, quantum metal dah pun beroperasi sejak 2012. Cuma pada 2019, iaitu lebih kurang 3 atau 4 tahun lalu, quantum metal sudah pun membuka peluang kepada kita semua memiliki emas pada harga yang sangat murah dan juga kita boleh mendapatkan perkhidmatan ataupun fasiliti pemulihan ekonomi. Jadi ini adalah satu perkara yang menarik, yang membantu ramai orang. Hari ini kita tak perlu orang bantu kita, kita boleh bantu kita. Kita keluarga quantum metal boleh membantu satu sama lain dengan teknologi yang dibawakan pada hari ini. Ya, dan kita tak perlu orang bantu kita, kita boleh bantu diri kita sendiri. Betul? Alright. Seterusnya saya nak pergi kepada produk lah. Kita dah faham pasal company, kita nak pergi kepada produk. Kalau saya cakap laju sangat, minta maaf sebab bila saya penat, saya memang cakap laju sikit. Alright. So produk quantum metal membawa solusi pemulihan ekonomi. Sebab itu, founder cakap sendiri, dia kata kalau siapa nak beli emas ada banyak pilihan kat luar sana. Boleh beli dari macam-macam kedai ataupun macam-macam syarikat yang menjual emas. Tetapi tak ada yang sama dengan quantum metal. Sebab quantum metal dia datang dengan pakej solusi pemulihan ekonomi. Maknanya kalau kita bijak, kita ambil kesempatan ini, kita boleh membuat satu simpanan masa depan yang sangat menguntungkan, bukan hanya untuk kita tapi boleh diwariskan kepada anak cucu kita. Alangkah bahagianya kalau kita boleh mewariskan kekayaan kepada anak cucu kita. Jadi ini adalah satu teknologi yang pada saya sangat menarik perhatian dan memberikan saya semangat untuk berkongsi dengan ramai orang, sebab kita bukan hanya nak kaya seorang-seorang, kita nak kaya sama-sama. Ini juga boleh jadikan satu jihad ekonomi untuk sama-sama ahli kita. Betul? Kemudian selepas anda habis dengar presentation ini, sepatutnya anda dah faham kenapa quantum metal dan bagaimana quantum metal membantu untuk kita mengatasi barah inflasi. Dengar barah tu orang takut kan? Tapi kita memang ramai yang dah kena barah inflasi. Okay? Yang kedua, bagaimana kita boleh selamatkan wang hangus kita. Wang hangus tu apa? Wang yang kita buang untuk bayar itu, bayar ini, belanja itu, belanja ini, komitmen kita. Tapi dengan quantum metal, kita dapat balik duit tu. Dia tak hangus. Okay? Best kan? Yang ketiga, macam mana kita nak gandakan keuntungan kita dengan platform quantum metal. Tanpa risiko. Risikonya cuma kalau kita kurang faham atau kita kurang bijak saja. Kalau tidak, kita tak ada risiko yang merugikan pun. Alright?
Seterusnya, saya nak pergi kepada bara inflasi. Apa itu bara inflasi? Dengar menakutkan. Kita selalu cakap inflasi, inflasi, inflasi. Tapi sebenarnya kan, kalau kita tanya, ramai orang tak faham sebenarnya inflasi. Inflasi ini adalah di mana keadaan duit kita banyak, tapi ni barang sikit, jadi barang menjadi mahal. Kita kata, kita ingat barang naik harga, tapi sebenarnya mata wang kita yang dicetak seluruh hati menjadi berlambak dan nilainya menjadi lebih kecil. Ya, kalau kita tengok contoh, ni saya bagi contoh, kalau kita ada wang kertas RM50, ya, RM50, pada tahun 2002 mungkin kita boleh pergi supermarket, kita dapat penuhkan troli kita. Tapi hari ni kita hanya boleh beli beberapa unit barang saja. RM50 pergi pasar malam pun tak cukup kadang-kadang. Betul? Bayangkan lagi 20 tahun, mungkin RM50 dah jadi macam RM5. Kita tak tahu. Sebab itu kalau kita tengok, kita sekolah dulu, macam saya sekolah dulu, bawa duit belanja sen-sen je. 30 sen, 50 sen dah berkaya dah. Hari ni anak kita bawa duit belanja RM5, RM10. Kenapa? Nak beli nasi lemak pun dah RM2. Air pun dah RM1. Saya tak ada anak sekolah rendah kan, tapi saya rasa hari ni memang sangat mencabar. Ya, sangat mencabar. Dan ramai yang jatuh kategori miskin. Walaupun gaji kita 4-5 ribu duduk dekat bandar, sebenarnya kita miskin. Kita panggil miskin bandar. Kalau kita duduk luar bandar, mungkin lebih selesa sikit. Jadi itulah orang kata risiko yang perlu kita hadapi apabila negara kita menjadi semakin maju, kadar inflasinya semakin tinggi dan banyak negara yang dah mengalami terjejas dengan inflasi ni, ya. Contoh kalau kita pergi negara-negara maju macam Jepun, macam US dan sebagainya, sebenarnya banyak gelandangan dekat sana. Kerana kos sara hidupnya sangat tinggi, rumah tinggi, makanan mahal dan sebagainya. Okay? Jadi apa persediaan kita untuk hadap benda ni? Apa persediaan kita untuk kita sharekan kepada anak cucu kita untuk menghadapi perkara ini? Ini sebenarnya satu barang yang membahaya, yang boleh membunuh lah, ya. Okay, so saya nak bagi satu penerangan yang ringkas supaya anda lebih faham di mana kita nak bandingkan. Kalau kita ada duit RM1,000, kita nak buat simpanan secara simpanan tetap ataupun dan bagaimana kesan dia kepada inflasi tadi. Apa yang dimaksudkan dengan inflasi, ya? Okey, contoh kita ada RM1,000. Kita ada RM1,000, kita simpan pada akaun simpanan tetap. Pasal akaun simpanan tetap ni dia bagi pulangan yang agak tinggi jugalah, ya. 1.8 hingga 2%. Ada mungkin yang ada bayar lebih sikit, saya tak pasti. Dan kita punya kadar inflasi tahunan adalah sekitar 2 hingga 7%. Ya, katalah kita ambil kadar inflasi 5%. Maksudnya apa? Maknanya kalau kita simpan RM1,000, kita simpan dekat akaun simpanan tetap, kita akan dapat keuntungan lebih kurang 2% setahun. Tetapi RM1,000 tadi mengalami penyusutan 5% setahun. Sebab apa? Sebab inflasi. Ya, contoh kalau kita simpan RM1,000, lepas setahun kita dapat keuntungan 2% dan inflasi 5%. Jadi 2 tolak 5, duit yang kita simpan RM1,000 tadi masih lagi RM1,000. Tetapi nilainya dah jadi RM970. Maksudnya, barang yang kita boleh beli dengan nilai RM1,000 pada awal tahun, bila akhir tahun mungkin kita kena bayar lebih, RM1,100, RM1,200 sebab nilainya dah menyusut. Betul tak? Kalau dulu karipap, satu karipap 5 sen, kuih karipap, hari ni kuih karipap 50 sen, ada yang juga RM1. Betul tak? Bukan sebab tepung naik, gula naik dan sebagainya, tapi sebab kita ada kesan inflasi. Ya? Jadi bayangkan kalau satu tahun susut sebanyak 3%, ya, 2 tolak 5, 3, negatif 3, 10 tahun dah negatif 30, 20 tahun dah negatif 60, nilai duit kita tadi yang RM1,000 dah jadi nilai dia 400. Sebab itu kalau 20 tahun lepas gaji RM5,000 kaya dah. Hari ni gaji RM5,000 masih miskin bandar. Nampak tak? Ya? Maknanya lepas 10 tahun nilai simpanan kita tu berkurang sebanyak 60%. Ini adalah kelemahan sistem perbankan biasa. Ya? Ini adalah kelemahan sebab kita menyimpan wang kertas. Wang kertas kita tu pula, kalau duit ringgit hanya laku di Malaysia, tak laku di negara lain. Tak laku di Thailand, tak laku di Singapura, tak laku di mana-mana. Betul? Duit Singapura pun tak laku dekat Malaysia. Sebab dia hanya kertas yang disah lakukan dalam negara tersebut. Dan dia tidak diikat dengan emas.
Tetapi emas kalau kita bawa ke mana-mana negara pun dia laku. Betul tak? Jadi hari ni kita sebenarnya dah kena scam. Ya, sejak 1971 duit kertas kita tidak lagi diikat dengan nilai emas seperti tahun sebelum 1971, ya. Setiap wang kertas dicetak mesti diikat dengan emas. Jadi hari ni sebab tu kita tengok inflasi berleluasa dan juga wang kertas dicetak sesuka hati mengakibatkan kesan yang sangat teruk. Kalau anda nak tengok, kalau anda nak tahu, Zimbabwe adalah salah satu contoh negara yang begitu terkesan dengan hyperinflasi, di mana dalam masa 10 tahun kadar inflasinya meningkat sehingga 100,000%. Anda bayangkan kalau nak pergi pasar kena bawa duit dalam kereta tolak macam ni. Punya banyaknya duit macam ni. Dan sebanyak ini satu troli pun tak boleh beli macam-macam. Mungkin boleh beli satu papan telur saja. Jadi kalau kita nak pergi beli ayam, ikan, udang, nak kena bawa berapa troli. Sebab itu Zimbabwe hari ni dia menggunakan mata wang negara jiran. 9 mata wang negara asing untuk hidup di Zimbabwe sendiri. Sebab mata wang di sendiri dah tak laku. Dah tak ada nilai. Dah jadi kertas tandas. Ya, jadi kita kena sedia hadap benda ni. Kita kena ada persediaan supaya apabila keadaan ekonomi semakin teruk, kita tidak begitu terjejas. Ya, itu maksud saya tadi. Alright. Kenapa hari ini saya nak cerita pasal emas? Sebab emas adalah salah satu logam yang Allah dah cipta untuk kita sebagai pemegang nilai sebenar aset kita. Ya, dia pemegang kekayaan yang sebenar. Kalau kita simpan duit macam tadi, RM1,000, ya, kita bagi ke anak kita RM1,000, kita tengok nilainya selepas 20 tahun dah jadi separuh nilai dia. Tapi kalau kita beli emas hari ni RM1,000, kita bagi dekat anak kita, lepas 20 tahun nilai dia dah menjadi berganda-ganda. Itu maksudnya. Jadi dia tidak terkesan dengan inflasi. Contohnya, kalau zaman Rasulullah dulu, satu ekor kambing harga dia 1 dinar. 1 dinar ni maknanya 4.25 gram. Ya. Kalau lebih kurang 20 tahun lepas, 1 dinar lebih kurang 500 lebih satu ekor kambing. Hari ni, kalau kita nak buat kekah anak kita, nak beli kambing, masih lagi 1 dinar. Tapi 1 dinar hari ni 4.25 gram, nilai dia dah 1,000 lebih. Faham tak? Jadi kalau kita simpan duit, nilainya susut. Di mana yang kita kata simpan sikit-sikit lama-lama jadi bukit? Sebenarnya kita simpan sikit-sikit lama-lama kena telan bara inflasi. Ya, kecuali kalau kita lebih bijak, kita sedar, ada kesedaran emas, kita simpan emas. Sebab itu daripada dulu tok nenek kita suruh kita simpan emas. Tapi kita tak tahu macam mana caranya, nak buat macam mana. Di quantum metal, anda dah temu solusinya. Ya, anda dah jumpa dengan solusinya. Alright? Kita tengok, ini adalah fakta daripada tentang kenaikan harga emas sejak 20 tahun yang lalu, ya, daripada tahun 2000 hingga tahun 2020. Ini graf dan anda tengok. Kenaikannya adalah sebanyak 714%. Tadi kita tengok nilai mata wang susut 20 tahun sebanyak 60%. Susut. Tapi kita tengok harga emas meningkat 714% dengan purata 35% setahun. Kalau kita tengok graf emas, ya, graf emas kita pun tahu emas kejap agak naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Tapi kalau untuk jangka panjang kita buat satu garisan, dia ada peningkatan yang sangat jelas. Betul? Contoh 10-20 tahun dia meningkat daripada harga yang di bawah ni pergi ke harga yang atas. Walaupun ada turun naik. Berbanding dengan wang fiat, dia menurun. Dia menjunam. Ya? Kalau kita tengok tahun 2000, harga 1 gram emas RM30. Lagi 5 tahun dia naik pula RM50. Lagi 5 tahun dia naik pula RM130. Terus naik. Hari ni harga emas berapa? Hari ni harga emas sekitar RM300. Kita tengok, ya, puratanya 1 tahun emas naik 35%. Ya, walaupun sebenarnya tak semestinya 35%. Ada yang kurang, ada yang 15%, paling tidak pun 10% lah, ya, 10%. Kalau kita kata 10% setahun pun, di mana anda boleh simpan aset anda untuk dapatkan keuntungan 10% setahun? Kalau kita simpan duit contohnya, dekat mana kita nak simpan boleh dapat 10% setahun? Kita kena kaji lah, tengok mana portfolio yang bagus, kan. Tapi dengan pegang emas, insya-Allah, berdasarkan sejarah sebelum ni dan daripada dulu-dulu pun, emas tidak pernah mengecewakan.
Kalau dia naik 10% setahun pun, itu dah cukup besar daripada kita simpan duit kita dekat cara konvensional. Betul tak? Ya? Alright. Saya harap anda faham apa yang saya sampaikan. Okey, dengan duit 1,000 tadi kita nak tengok apa kesannya dengan inflasi ya kalau kita simpan emas. Ya, contoh kita ada RM1,000. Tadi saya dah buat tentang simpan duit biasa kan. Ini saya nak buat tentang kalau kita buat pilihan yang kedua dengan RM1,000 tadi, kita tukar jadi emas. Ya, pada tahun 2000, emas harga dia RM35 segram. Okay. Pada tahun 2020, harga emas RM285 segram. Okay, katakan kita beli pada tahun 2000. Dengan RM1,000 kita dapat 28.57 gram. Betul? Dan emas ni kita simpanlah untuk 20 tahun. Lepas 20 tahun, harga emas dah naik jadi 285. So kita tengok nilai baru dia 28.57 kali dengan 285. Nilai emas yang kita beli dengan nilai RM1,000 tadi dah naik jadi RM8,142. Nampak tak? Ya, maknanya selepas 20 tahun RM1,000 tadi, RM1,000 emas kita tadi dah naik jadi nilainya 8,142. Ini menunjukkan ada peningkatan sebanyak 714%. Bayangkan kita simpan RM1,000 lepas 20 tahun, dia naik jadi 8,000. Sedangkan kalau kita simpan cara biasa dekat bank, RM1,000 nilai dia akan turun menjadi turun sebanyak 60%. Jadi tinggal RM400 je nilai dia selepas 20 tahun. Mana yang menguntungkan? Sebab itu hari ini kita nak cerita pasal emas kerana negara maju, orang-orang kaya pun hari ini dah simpan reserve ataupun kekayaan mereka dalam bentuk emas. Kita masih lagi terfikir-fikir, tertanya-tanya, mengkaji-kaji, sedangkan kita punya tak banyak mana pun. Kita buang masa banyak. Betul? So hari ini ambil tindakan untuk ada kesedaran tentang emas. Simpan sikit-sikit pun tak apa. Ya. So hari ini emas adalah kita dah faham emas adalah kalis inflasi. Jadi salah satu cara untuk kita selamatkan kewangan kita, selamatkan aset kita adalah dengan memiliki emas. Betul? Saya harap itu prinsip yang anda kena faham lah. Ya. Okay. Seterusnya, saya nak pergi terus kepada produk quantum metal. Secara umumnya kita ada empat jenis lah ya. 4 jenis produk. Yang pertama emas fizikal yang memang daripada 2012 kita bekalkan kepada syarikat-syarikat, bank-bank dan sebagainya. Hari ini saya nak cerita tentang yang 3 lagi produk yang berwarna merah. Ya, yang pertama adalah gold storage account. Kita boleh beli emas secara digital pada harga murah, orang panggil harga borong lah. Ya. Dan kita buka account free, percuma. Kalau kita buka akaun bank, kita kena letak deposit baru boleh buka akaun bank RM200-250. Di sini buka akaun bank, dapatkan link daripada kawan-kawan anda yang kenalkan anda. Buka akaun percuma. Lepas tu anda kena sahkan buat KYC, know your customer. Ini adalah requirement ataupun kehendak daripada bank negara ya. Sebab kita nak pastikan syarikat tu betul wujud dan sah. Kalau ada KYC, anda jangan risau, insyaAllah bukan scam. Ya. KYC, anda kena upload anda punya IC depan belakang, dan upload anda punya bank statement untuk nanti kalau anda buat termination, dia akan terus masuk kepada bank anda. Ini adalah akaun simpanan emas dan anda boleh mula simpan dengan RM10. Dekat mana anda boleh beli emas RM10? Di Quantum Metal anda boleh beli emas RM10. Saya ada kawan bagi tahu sekarang bank simpanan Malaysia pun ada jual emas serendah RM10 ya. Tapi tak sama dengan kemudahan yang ditawarkan oleh Quantum Metal. Dan untuk buka akaun ni mesti 18 tahun dan ke atas. Kalau anak-anak boleh buka akaun di bawah akaun induk. Maknanya dia kena tumpang sebentar akaun mak atau ayah dia, bila dia dah cukup umur baru boleh pisahkan. Ya. Seterusnya, kita punya produk yang kedua, facility ataupun kemudahan kita yang kedua adalah Gold Convert Account ataupun GCA. GCA ni kita nak bagi kesedaran pada semua orang sebelum duit kita hangus, sebelum kita belanja, kita beli emas kemudian baru kita belanja. Contoh, kita nak bayar rumah, kita nak bayar kereta ataupun saya nak beli handbag mahal. Sebelum belanja, duit tu tadi beli emas, kemudian kita ambil cash out. Kita ambil semula duit kita, ya, kita belanja. Jadi emas kita dapat, barang pun kita dapat. Macam best kan? Nanti saya jelaskan lagi ya. Yang seterusnya,
GAE ini untuk trading, untuk kita gandakan sehingga 10 kali ganda keuntungan dengan platform GAE, Gold Asset Enhancement. Ya, ini adalah satu bentuk trading yang tanpa risiko. Anda tak akan rugi. Ada orang cakap, oh rugilah simpan emas, emas turun. Daripada dulu kita tahu emas kalau harga dia turun, dia akan naik. Kalau contohnya saya beli gelang hari ni, 10,000, tiba-tiba besok harga emas turun, takkan saya nak nangis, betul tak? Sebab saya tahu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 3 tahun harga dia akan naik, betul tak? Jadi pegang emas tak pernah rugi, ya, insya-Allah tak rugi. So untuk itu saya nak cerita dulu perbandingan ekosistem ataupun fasiliti daripada emas luar dengan quantum metal, kita bandingkan, ya. Kalau kita beli emas kedai biasa, harga emas selalunya kita tengok dalam bentuk MKS. Dia akan tulis hari ni harga emas 1 gram berapa, betul? So kita tengok MKS. Kalau di quantum metal kita ikut harga LME, London Metal Exchange. Kita dapat harga sebenar emas, ya. So apa bezanya adalah MKS sama juga LME yang sudah pun ditukar kepada nilai ringgit ikut kadar hari tersebut. Faham, ya? Contoh LME hari ni harga $62, 62 katakan kali 4.6, dapatlah jumlahnya dalam MKS. So kalau kita beli emas di luar, kita beli emas jongkong atau emas tulen, dia ada markup. Ya, markup ni maknanya keuntungan yang diambil lah. Sehingga 15% oleh penjual, ya. Kalau kita beli emas perhiasan 916 sehingga 20%, tambah lagi sekitar 20% untuk upah buat. Kalau orang perempuan memang faham lah, ya. Maknanya kalau kita beli RM1,000, kita kena bayar 1,300 ataupun 1,000 lebih lah untuk kita dapatkan. Maknanya yang lebih tu adalah markup. Dan kalau kita jual pula, kita tak dapat sama macam harga kita beli. Dia ada susut nilai. Kalau emas tulen hingga 15%, kalau emas perhiasan hingga 20%. Jadi rugi kalau kita simpan emas cara biasa. Sebab bila kita beli ada markup, bila kita jual ada markdown. Okay? Jadi untuk kita lebih untung, quantum metal menawarkan satu kemudahan di mana kita boleh beli emas secara digital, fizikalnya kita simpan di bank logam iaitu Brinks, ya. Kalau kita beli emas biasa dekat sini markupnya hanya 7%. Tapi kalau kita beli produk untuk trading 3% hingga 4% saja. Dan bila kita jual kita dapat harga emas semasa. Ya, tak ada susut nilai. Untuk lebih jelas lagi, ya, anda tengok ni, ya. Contoh, hari ni harga emas adalah RM250 segram. Okay? Kalau kita beli kat luar, dia kena ada tambah hingga 15%. Katalah kita tambah 10%. Kita nak beli, kita kena bayar RM275 untuk 1 gram. Bukan RM250. Dan kalau kita jual balik, kalau harga emas tu masih RM250 per gram, dia akan negatif hingga negatif 15. Katalah kita ambil negatif 10%. Kita cuma dapat jual balik emas kita pada harga RM225, dekat sini kita dah ada susut nilai sebanyak RM50 untuk 1 gram. Sedangkan di quantum metal, bila kita beli, dia punya markup cuma 7%, kita bayar RM267.50. Bila kita jual balik, kita dapat harga dunia, kan, harga sebenar, harga spot, jadi RM250. Dekat sini tetap ada penyusutan tetapi tak sebanyak di luar. Maknanya kita boleh kurangkan kerugian, RM17.50 je. Sebab tu kalau kita bijak untuk untung dalam emas ni, kita jangan jual pada harga yang sama, kita tunggu harga naik sikit, ya. Dan nak lagi untung, beli dekat quantum metal. Betul tak? Okey. So saya pergi satu persatu produk. Tadi kita ada GSA, GCA dan GAE. Ingat tak? So saya pergi kepada GSA ataupun Gold Saving Account ataupun Gold Storage Account ataupun dalam bahasa kita akaun simpanan emas, ya. Di sini kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat untuk mula simpan emas walaupun dengan serendah RM10 sehari. Bila-bila masa pun kita boleh beli, kita boleh buat bayaran secara online macam mana kita shopping online, kita boleh beli RM10. Contoh hari ni kita rasa kita nak simpan RM10. Besok kita nak simpan RM20. Lusa kita nak simpan lagi RM10. Boleh. Bila-bila masa. Dan kita boleh beli pada spread yang jauh lebih rendah, 7% sahaja. Ya? Jadi kalau kita ada duit dekat bank, mungkin kita ada berapa ribu dekat bank, kita rasa macam emas lebih menguntungkan, kita tukar kepada emas dan kita simpan dalam akaun GSA. Faham, ya? Okey, produk yang kedua, ini kita punya apps.
Bila anda dah daftar, nanti anda boleh download kita punya apps dekat Play Store ataupun iOS anda boleh download lah daripada situ, dan anda boleh tengok dia ada boleh beli simpan. Kalau kita nak beli RM10, contoh kita punya markup 7%, kita akan dapat dalam akaun kita lebih kurang RM9.30. Terus kita boleh simpan dalam Gram. Dia tukar kepada Gram. Bila kita nak withdraw, contoh kita ada simpanan RM1,000 dalam akaun JSE kita. Kita nak pakai RM50. Boleh tak kita withdraw? Withdraw sajalah. Macam mana kita withdraw dekat akaun bank. Maksudnya kita tekan dekat website kita tekan dekat kita punya portal tadi, kita tulis withdraw, tak ada fees dia terus masuk dalam bank kita hari yang sama atau paling lambat 3 hari bekerja. Kalau ada public holiday lah selalunya dia akan ambil masa panjang sikit. Kemudian seterusnya kita boleh transfer. Transfer macam mana kita buat online transfer bank, kita boleh buat juga transfer. Saya boleh transfer pada anak boleh transfer pada kawan dia asalkan kita ada wallet lah. Kita ada wallet Quantum Metal, kita boleh transfer. Seterusnya kita boleh tebus fizikal. Dekat sini contoh kita ada nilai RM1,000 atau RM5,000, kita nak ambil 0.01 gram. Boleh? Kita withdraw saja dekat sini dan kita pilih cara mana kita nak dapatkan dia. Pos ke, ataupun di Arahanu ke, ataupun kita nak datang sini ke HQ. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak cerita yang lebih menarik lagi, iaitu GCA. Tadi kita ada duit, kita tukar jadi emas dekat akaun simpanan, betul? GCA ni pula macam mana kita nak beli emas dan selamatkan duit kita daripada hangus ataupun daripada kita belanja. Kita tak ada berapa banyak duit, tapi kita banyak komitmen. Kita tak mampu nak beli emas, tapi kita ada banyak hutang yang perlu kita bayar. Jadi caranya adalah beli emas dulu, baru ambil, bayarlah apa yang kita perlu bayar tadi. Contoh dekat sini adalah kita punya akaun simpanan kita ada 1 juta, kita boleh bawa keluar sampai 85%. Maknanya 850. Maknanya kalau kita ada 1,000, kita boleh bawa keluar sampai 850. Kalau kita ada 100, kita boleh bawa keluar sampai RM85. 100 tak boleh, dia kena minimum 150. Sama ada dalam akaun GSA kita, contohnya dalam akaun GSA kita ada lebih 150, kita boleh buat GCA. Kita bawa keluar 85%, 150 tu tetap ada dalam bentuk emas, duit tadi kita boleh bawa keluar dan kita belanjakan. Sebab apa? Dalam GCA ni, company bagi kita kemudahan pembiayaan. Pembiayaan daripada emas yang kita beli tadi, kita boleh bawa keluar cashback 85%. Macam kita pergi pajak gadai lah, kita ada barang kemas, kita nak pakai duit, kita pergi pajak, kita ambil 85%. Betul tak? Emas dia simpan, duit kita ambil. Betul tak? Tapi dalam Quantum Metal, kita buat konsep yang sama, tapi emas tu masih lagi kita yang simpan. Dan duit pun kita dapat. Dan dia punya fees pun 3.5% sahaja setahun. Kalau kita tengok pajak 12 hingga 24% setahun. Daripada nilai 100%. Tapi di sini Quantum Metal 3.5% daripada pembiayaan. Okay, mungkin anda kurang jelas, saya jelaskan lagi. Sebelum tu, apa duit yang boleh kita belanja, boleh kita selamatkan daripada hangus. Daripada kita belanja dan juga komitmen tadi, kita selamatkan. Duit gaji kita, duit komitmen bulanan, contoh duit sekolah anak dan sebagainya. Kita nak beli rumah, nak beli kereta, kita nak bayar amount yang besar kan untuk deposit. Sebelum kita bayar deposit kereta rumah tu, kita beli emas dulu. Contohnya kita nak deposit 20,000, kita beli emas dulu, kemudian bawa keluar 85%, baru kita depositkan rumah dan kereta tadi. Jadi selain daripada kita dapat bayar deposit rumah kereta, kita pun ada emas sebanyak 20,000. Macam tu. Betul. Bukan, ini betul-betul. Duit pinjaman. Contoh kita buat pinjaman nak renovate rumah, nak hantar anak pergi belajar contohnya. Kita takut kita mungkin masa depan tak mampu nak bayar. Jadi caranya kita beli emas dulu. Contoh kita buat pinjaman 200,000, kita beli emas dulu, kemudian ambil 85% baru kita buat belanja tadi. Jadi emas yang kita simpan 200,000 ni tadi, dia selari dengan masa, dia ada peningkatan nilai dan dia boleh menjadi simpanan masa depan kita. Untuk orang berniaga sangat-sangat perlu untuk ambil overhead cost. Saya baru jumpa satu klien, ada syarikat sendiri, syarikat auditing sendiri. Dia dah faham, dia nak buat, dia punya overhead cost 20,000 lebih sebulan.
dia buat GCA setiap bulan, commit. Sebab dia kata rugi saya tak tahu benda ni daripada awal. Ya. Jadi duit pencen, duit bercuti, duit umrah. Bercuti umrah ni contohnya kita nak bawa satu family, sekarang kan kos mahal. Mungkin satu family kos dia 50 hingga 100 ribu. Sebelum kita bayar, kita beli emas dulu, kemudian kita withdraw ambil 85% baru kita bayar. Kita nak pergi holiday ke, umrah ke, haji ke. Jadi secara tak langsung, emas yang kita simpan tadi, lepas 4-5 tahun, ada keuntungan kita boleh pergi lagi cuti dengan umrah. Tak perlu keluar duit lain. Sebelum kita bayar, kita beli lagi emas. Jadi, ini adalah satu cara bijak sebenarnya yang mana founder kita nak bagi semua orang peluang simpan emas dan juga ubah taraf ekonomi UR. Ya, alright. Ini adalah dia punya apps. Dekat apps ni kita tengok bahagian GCA, kita ada list dan request GC yang mana kita boleh cashback. Maknanya daripada berapa banyak yang kita beli emas tadi, kita ambil balik 85%. Ya, daripada simpanan yang dah ada, ataupun contohnya saya nak bayar kereta harga RM700, saya beli emas dulu baru saya ambil RM700 dan bayar kereta. Kita dah buat kekiraan hari tu, memang untung. Habis je 9 tahun bayar duit kereta, kita dapat kereta, duit untung emas tadi boleh dapat lagi sebiji kereta. Macam itu. Best kan? So berbanding dengan gadai kalau kita tak tebus, kita akan hilang emas dia. Kita akan kena lelong, ya. Dan management fee-nya sangat mahal. So saya nak tunjuk fasiliti GCA. Macam mana kalau contoh kita ada gaji bulanan, pendapatan bulanan. Kalau yang meniaga mungkin pendapatan harian. Anda boleh buat hari-hari, anda boleh buat setiap bulan ataupun bila-bila masa sahaja anda nak buat. Ini saya bagi contoh saja. Kalau gaji kita RM5,000, kita nak simpan emas, kemudian pada masa yang sama kita nak belanja. Macam mana cara dia? Okay. Contoh gaji kita RM5,000. Ya, dan kita punya komitmen kita kena bayar adalah RM4,250. Mungkin kita boleh simpan RM750 sebulan untuk saving. Ya. Untuk kita ubah kehidupan kita, kita kena belajar menyimpan. Kalau anda rasa 750 ni banyak, anda boleh simpan ikut kemampuan anda. Tapi dekat Quantum Metal, yang kita simpan ni adalah 15%, pembiayaannya 85%. Ya, jadi contoh kalau gaji kita RM5,000, kita beli emas dulu katakan harga 250 gram, kita dapat 20 gram. 20 gram ni dah masuk dalam akaun GSA, Quantum Metal, akaun simpanan. Dan kita tik kotak convert. Kita hanya perlu tik saja kotak convert, maknanya kita nak ambil balik duit kita 85% dalam masa hari yang sama atau paling lambat 3 hari bekerja, 85% iaitu 4,250 masuk balik dalam bank kita dan kita ambil lah duit tu, kita belanjakan yang perlu kita bayar tadi. 750 tadi anggapkan sebagai wajib simpan dalam akaun Quantum Metal. Ya, dia macam kita beli rumah lah, deposit 15%, pembiayaan 85%, kita dapat rumah. Dekat sini kita dapat emas. Bila harga rumah tu makin mahal, 10 tahun, 20 tahun, kalau kita nak jual, kita dapat untung. Macam tu juga dengan emas ni. Lepas beberapa tahun harga emas naik, kita jual, kita dapat untung. Walaupun modal tu sebenarnya menggunakan pembiayaan Quantum Metal. Jadi dekat sini, kalau inflasi tadi dia tekan nilai duit kita menjadi menyusut, dengan GCA Quantum Metal dia bertindak sebaliknya. Di mana gaji kita RM5,000 pada bulan itu, gaji kita tu dah diregangkan nilai dia menjadi RM9,250. Betul tak? Sebab RM5,000 kita beli emas, dapat 20 gram, kemudian kita dapat balik cash RM4,250 untuk kita belanja. Setiap bulan, walaupun gaji kita RM5,000, sama macam gaji kita RM9,250. Maknanya ada penambahan 85% setiap bulan kalau kita buat GCA. Kalau orang berniaga boleh buat hari-hari. Kalau orang nak buat sekali-sekala pun tak apa. Ya, setiap kali kita nak belanja, kita buat. Jadi dekat sini, kita kena bagi tahu orang, jangan takut belanja. Ada orang, dia simpan duit untuk hari tua. Bila hari tua, dia dah sakit, tak sempat pun nak enjoy duit dia, dia dah meninggal. Betul? Jadi, rugi. Jadi hari ni, dengan adanya fasiliti GCA ni, kita nak melancong ke, nak belanja ke, nak guna ke, guna saja, tapi simpan dulu dalam bentuk emas, baru ambil dan belanja. Tapi dengan syarat kita kena simpan lebih 15% lah. Ya? Contohnya, gaji kita RM5,000 tapi kita tak mampu nak simpan RM750. Mungkin kita boleh simpan RM200. So RM200, kita punya nilai RM200 ni bahagi dengan 15% ataupun 200 bagi 0.15, kita akan dapatkan nilai pokok yang kita kena beli. Mungkin setiap bulan kita tak boleh beli 20 gram lah. Mungkin kita boleh beli setakat RM3,000 ke,
untuk kita kekalkan simpanan kita tadi RM200. Faham tak saya cakap? Itu semua anda boleh adjust. Jadi dengan cara ini, income anda dah diregangkan jadi RM9,250. Kalau kita makan gaji, nak dapat 85% kenaikan gaji bila? Takkan mungkin. Nak dapat 5% setahun pun susah, betul? Tapi dengan fasiliti quantum method tak perlu bayar, tak perlu buat submission dokumen, tak perlu nak approval atau apa-apa, anda terus dapat 85%. Ya? Lagi senang daripada kita nak invest dalam pelaburan hartanah. Lebih baik kita melabur dalam GCA Quantum Metal. Simple. Betul? Jadi apa yang kita simpan ni jadi simpanan masa depan. Ini mungkin anda lebih jelas lagi lah. Contoh, gaji kita RM5,000 sebulan. Kita buat macam tadi kan. Anggaplah ya, ini hanyalah simulasi. Simulasi ni tak semestinya tepat dan betul. Sekadar beri anda kefahaman. Okay? So katalah harga emas, kita buat simpanan ni selama setiap bulan selama 3 tahun. Tahun 2022 sampai 2025. 3 tahun. Jadi katalah harga emas tu tak berubah. Mustahil harga emas tak berubah. Betul? Harga emas berubah setiap hari. Tapi kita saja nak buat simulasi. RM5,000 gaji kita beli setiap bulan kita dapat 20 gram. 20 gram, kemudian kita ambil balik 4,250 kita belanja. Kita kekalkan simpanan kita, simpanan wajib kita 750. Katalah selepas 3 tahun harga emas naik 30%. Tadi saya kata average emas naik setahun 35%. Kita tak nak ambil banyak-banyak, kita ambil minima. Katakan emas naik 10%. Kalau harga asal kita beli 250, tambah dengan 3 tahun iaitu 30%, harga emas baru adalah 325. 325 ni kalau kita kali dengan bilangan gram yang kita ada, kita punya nilai baru emas adalah 6,500. Nampak tak? Sedangkan kita beli pada awalnya 5,000, dah jadi 6,500. Dan duit kita yang kita gunakan untuk beli sebenarnya hanya RM750. Betul tak? Kita guna sekejap je gaji kita, ambil balik. Yang kita kekalkan hanya 750. Dengan 750 kita dah ada nilai emas 6,500. Dan untung bersih dia berapa? Nilai emas baru ni kita tolaklah dengan pembiayaan tadi. Macam kita jual rumah, kita tolak dengan loan bank baru, kita ambil untung, betul? So 6,500 tolak 4,250, kita ada untung 2,250. Jadi dalam sistem quantum metal, dia akan ada semua transaksi. Anda boleh terminate mana yang untung lebih banyak dulu, ataupun anda boleh pilih nak terminate semua serentak. Ikut suka hati anda. Ya? Okay, jadi kesimpulannya dekat sini, kalau setahun pendapatan kita 60,000, 3 tahun dah jadi 180,000, betul? Dan kalau kita simpan emas dengan gaji penuh kita tadi, setahun kita dah dapat 240 gram. Wow, kan 240 gram. 3 tahun dah jadi 720 gram. Betul? Dan pembiayaan yang kita ambil tadi, setahun 51 gram dah hangus dah kita belanja berbanding dengan gaji kita 60,000. Jumlah yang kita hanguskan adalah sebanyak 153,000. Betul? Dan yang kita simpan setahun hanya 9,000. 3 tahun jadi 27,000. Ya? Jadi kalau selepas 3 tahun, katakan kita terminate semua sekali, kita nak bayar, settlekan semua sekali, dekat sini anda kena faham ya, kalau kita buat loan kat bank, kita ada komitmen bulan-bulan kena bayar kan. Dekat quantum metal, kita belanja saja, ambil fasiliti pembiayaan ni, anda tak perlu bayar bulan-bulan. Anda hanya perlu tunggu harga emas naik. Tak kisahlah setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun, sebab GCA ni sesuai untuk jangka panjang. Tak ada siapa pun boleh paksa anda bayar, ataupun tak ada siapa pun boleh rampas anda punya emas. Faham? Itu kelebihan dia. Jadi katalah lepas 3 tahun dah naik 30% harga emas, jadi 325 kali dengan 720 gram dah dapat 234,000 nilai emas baru. Kemudian untung macam mana kita nak kira, kita tolaklah dengan pembiayaan yang kita dah ambil tadi, yang kita dah gunakan, tolak kita masih ada untung 81,000. Dengan simpanan tetap kita 9,000 sebulan ataupun 27,000 3 tahun. Jadi dengan simpanan 15% kita tadi, kalau harga emas naik 30%, kita dah untung lebih kurang 3 kali ganda. Kalau dalam pada 3 tahun tu harga emas naik 60%, kita akan untung 66 kali ganda berbanding dengan nilai simpanan asal kita 15%.
Faham tak? Jadi ini lebih untung. Betul tak? Kalau kita simpan cara biasa dapat 27,000. Kalau kita simpan cara GCA, dia berganda-ganda. Lagi banyak emas naik, lagi lama anda simpan, lagi banyak keuntungan anda. Barulah kita boleh settle semua pembiayaan, ambil balik untung. Okay? Dan untung bersih macam mana kita nak kira? Untung bersih adalah 234,000 tolak 153,000, kemudian tolak fee. Fee kan tadi 3.5%. Jadi lebih kurang 5,355 untuk 3 tahun. Murah saja kalau bandingkan pajak. Berganda-ganda. Okay? So kita punya untung bersih sekitar 75,645. Ini dah termasuk duit simpan kita 27,000. Ya, dah termasuk dalam ni dah. Okay? Faham? Jadi ini lebih menguntungkan. Tips dia, simpan, tunggu harga emas naik, jangan risau. Katalah kita simpan 10 tahun, kemudian kita pun dah meninggalkan dunia ni kan. Contoh saja. Jadi akaun kita tadi boleh waris kita take over. Dia boleh ambil keuntungan tadi dan itu adalah aset yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Kan? Best kan? Alright. So kalau orang cakap saya tak ada duit banyak, saya tak ada bisnes, saya tak ada nak pergi mana-mana, tak ada nak belanja besar-besar, boleh tak saya buat GCA? Boleh. Anda boleh buat serendah RM150. Contoh kita ada anak ramai, ada anak 10 orang. Kita tak mampu nak simpan setiap bulan seorang 150. Tapi mampu tak kita nak simpan RM22.5 seorang? Boleh kan? Kalau boleh, kita buatlah GCA. Kalau kita simpan RM22.5 seorang dekat bank baru, 270 setahun. Tapi kalau kita buat cara GCA, pinjam kejap je 150, ambil balik 127, kekalkan 225, dengan kiraan 10% ya kenaikan harga emas setahun, 10 tahun, ni kiraan 10 tahun kan, 250 dia jadi 500. Ya. Jadi simpanan RM22.5 ni 10 tahun baru 2,700. Tapi dengan corakan kita ni tadi, kalau harga emas naik 100%, dia dah jadi 10 kali ganda, 20,000. Untung kan? Jadi kita boleh buat simpanan untuk anak sekolah, anak masuk universiti, nak pergi haji, nak pergi umrah, nak kahwin dan sebagainya. Okay? Anda faham, anda nampak, anda boleh buat perancangan sendiri sebenarnya. Jadi dekat GCA ni anda boleh belanja, jangan takut belanja je, tapi lagi banyak anda belanja sebenarnya lagi banyak emas anda simpan. Ikat dengan emas baru kita belanja. Ya? Tapi kena ada extra 15% untuk kita simpan tadi. Macam mana anda nak kira, anda nak dapatkan kiraan yang sebenar untuk berapa kemampuan anda untuk simpan, anda boleh minta nasihat daripada konsultan anda ya. Right. Seterusnya yang ini pun best, produk ni pun best, GAE ya. GAE account trading. Dia adalah kalau tadi GCA 15% kita punya duit, 85% pembiayaan. Dekat GAE ni modal kita 10%, pembiayaan 90%. Feesnya 3.5%. Contoh, modal kita 100,000, company bagi 1 juta nilai emas. Kalau kita beli emas 1,000, company bagi 10,000. Ini caranya untuk kita gandakan. Bezanya dekat GCA dengan GAE, GCA tadi kita guna duit yang kita nak belanja. Kan? GAE ni pula guna duit yang kita ada ekstra. Bukan duit emergency, bukan duit pampers, bukan duit beras, bukan duit emergency, bukan. Dia mestilah duit yang ekstra yang kita mampu untuk invest. Kita pun tak tahu nak invest kat mana. Tapi dekat sini kita tahu ada potensi 10 kali ganda keuntungan. Tak ada risiko. Dekat sinilah tempat yang anda boleh invest. Ya. Contohnya, anda ada 1,000, anda ada 2,000, tak tahu nak buat apa. Anda biar je dalam akaun tu bertahun-tahun. Jadi anda boleh gunakan duit tu untuk beli GAE. Ya. Alright. Ini dia punya facility anda tengok kita boleh tengok GAE boleh purchase dan boleh terminate. Dan trading kat sini tak macam trading kat luar. Kalau pun harga emas jatuh, anda tak akan hilang emas anda tak akan rugi. Dan tunggu je harga emas naik untuk kau keuntungan. Syaratnya jangan terminate masa harga lebih rendah daripada harga beli. Kita mesti beli harga rendah, nak jual pastikan harga tu lebih tinggi daripada harga kita beli. Itu je dia punya tips. Okay. GAE ni dia jual secara unit.
Satu unit macam GCA tadi minimum RM150. GAE kali 10 ni adalah potensi keuntungan 10 kali ganda. Anda boleh beli dengan unit. Satu unit harga tetapnya adalah $250. Dan bila anda beli, anda kena bayar 3.5% untuk setahun daripada pembiayaan. Ya, contoh, satu unit 250, pembiayaan adalah 9 unit, 2250. Jadi pembelian anda ada menjadi 10 unit. Dengan modal 250, anda dapat 2,500 dan feesnya, management fee-nya dikira daripada 2250 kali 3.5%. Sebab tu kita dapat 78.75 kat sini. Bila kita tukar dengan rate Malaysia, katakan 4.6, kita dapat, maknanya mas dan juga management fee kita kena bayar 1,500 lebih lah. Okay? Tapi kita akan dapat, modal kita 1,150 untuk emas, kita akan dapat emas sebanyak 11,500. Daripada 3.86 gram, dikali 10, dapat 38.68. Dekat mana anda boleh beli emas dengan nilai 1,000, anda dapat 10,000. Ada tak? Tak perlu nak tunggu approval, tak perlu nak submit dokumen dan sebagainya, tak pening kepala, langsung. Okay? Kalau kita nak beli rumah, nak beli apa pun, kena ada banyak prosedur kan, kena submit dokumen, kena tunggu dan sebagainya. Quantum Metal beli terus dapat. Okay, contoh kalau kita ada modal 10,000, kenapa orang invest dekat, orang beli JA kali 10? Kenapa? Ini sebabnya ya, katakan modal 10,000, kita pergi kedai emas, katakan harga emas hari ni RM250, kita dapat berapa gram? Kita dapat 40 gram, betul? Tapi dengan fasiliti JA kali 10, kita dapat 10 kali ganda, ingat tak? Jadi kita dapat emas sebanyak 400 gram. Maknanya 10,000 duit kita akan dapat nilai emas 100,000. Sebab tu kita dapat 400 gram, betul? Dan dekat GAE ni dia short term. Kalau GCA tadi dia long term kan keuntungan dia. Kalau GAE ni dia ikut harga emas. Emas katakan pernah orang beli pagi, petang dah untung. Ada orang seminggu, ada orang sebulan, ada orang 3 bulan, ada orang 6 bulan. Ikut ya. Ikut harga pergerakan emas tu, kita kena alert dekat situ lah ya. Contoh, bila harga emas naik RM50, maknanya dah harga barunya RM300. Bila kita beli emas kat kedai biasa 40 gram, kita jual balik, kita dapat 40 gram kali 300 dapat RM12,000. Tapi dekat Quantum Metal, sebab kita ada 400 gram kali dengan 300, kita dapat RM120,000. Adakah ini untung bersih? Belum lagi untung bersih. Macam mana kita nak kira untung bersih? Tolak modal ya, 12,000 tolak 10,000, untung bersih di kedai biasa 2,000. Tapi dengan JA kali 10, 120,000 tolak modal 10,000 dan pembiayaan 9 kali ganda 90,000, masih lagi ada untung 20,000. Jadi modal kita sama tak? Modal kita sama kan? 10,000. Okay? Beli harga sama tak? Sama. Harga beli 250 per gram. Jual harga sama tak? Sama. 300 per gram. Untung per gram sama tak? Bezanya 50 gram sama. Cuma bezanya, tunggu pun masa yang sama. Cuma bezanya, untungnya 10 kali ganda dekat JA kali 10. Sebab tu hari ni, JA kali 10 ni, bila orang dah tahu, dia menjadi satu, orang kata apa? Hot cakes. Dia memang orang nak produk ni. Ya? Senang kita kembangkan duit kita ya, dengan platform yang selamat. Okay? Ada orang cakap, Allah saya beli JA kali 10 dah sebulan dah tak untung pun, rugi. Mana ada rugi? Mana ada rugi? Contoh, anda beli dengan 10,000 ni anda dapat 400 gram. Katalah harga anda beli 250, tiba-tiba harga jatuh jadi 200 per gram. Anda rugi tak? Tak rugi. Anda punya emas masih ada 400 gram. Ya, mungkin bulan depan dia jatuh 200, tapi bulan lagi satu dia naik 300. Anda dah dapat untung. Jadi dekat sini tak ada konsep beli emas rugi. Contoh, saya beli gelang RM10,000. Hari ni harga emas RM300. Minggu depan harga emas turun jadi RM280. Adakah saya nak menangis? Saya kata, oh rugilah beli emas ke tak? Tak. Sebab kita tahu graf emas harga dia meningkat. Cuma bila kita nak buat trading ni, mana-mana trading pun tak kisahlah apa pun trading anda kena sabar dan bertenang. Bila harga naik,
jual. Kalau harga turun, tenang. Harga naik, kita jual. Harga turun, kita beli lagi. Ya. Jadi dia tak ada istilah rugi. Jangan, saya kadang-kadang saya pernah nak explain dekat orang untuk faham yang sebenarnya tak ada rugi, tak ada konsep rugi pun. Ya. Seterusnya, dengan JA kali 10 ni, kita potensi untung 100% lebih cepat. Kenapa saya cakap macam tu? Contoh kita ada modal 10,000, kita beli kat kedai biasa, pergi kedai biasa harga emas 250, kita nak untung 100%, kita kena tunggu harga emas naik RM500, betul tak? Berapa lama nak tunggu? Mungkin 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, betul lambat. Tapi kalau JA kali 10, kita beli harga emas 250 per gram, kita hanya perlu tunggu harga emas naik 10% je, beza RM25 je. Maksudnya 275, kita dah boleh untung 100%. Sebab apa? Sebab modal kita dah digandakan 10 kali. Kan? Sebab tu kita tak perlu tunggu lama. Mungkin ni boleh berlaku dalam beberapa minggu atau beberapa bulan saja untuk kita profit 100%. Sebenarnya dengan JA kali 10, ramai yang buat keuntungan 400% dan ke atas setahun. Ya, paling tidak pun 200%. Ya, okey. Kalau kita tengok ya, JAE ni anda tak akan rugi, tapi syaratnya anda faham. Anda faham Maknanya anda kalau nak jual, anda jual masa harga naik. Sebab harga naik 1%, anda untung 10%. Harga naik 5%, anda untung 50%. Dan begitulah seterusnya. Masa ni kita ambil profit. Tapi ditakdirkan harga emas turun, jangan terminate. Sebab kalau harga emas turun 1%, anda rugi 10%. Jadi anda tak perlu panik, tak perlu risau, tak perlu kata saya rugi dan sebagainya. Sebab anda tak perlu tambah modal, anda tak ada margin call, anda tak akan hilang pun mas anda. Dia tak macam trading biasa. Ya, anda kadang-kadang boleh hilang dengan modal-modal sekali. Betul tak? So ni tak akan hilang. Kalau anda orang yang faham, anda akan bertenang, anda hold saja. Kena ada holding power yang kuat, ya. Bertenang sebab kita akan tahu harga dia akan naik. Ya, kalau anda ada modal, anda masa dia turun ni belilah. Beli lagi sebab apa? Kita boleh averagekan kita punya cost. Maksudnya kita beli mungkin harga $61, bila dia turun 59 kita beli lagi, dia turun 55 kita beli lagi. Jadi bila harga emas naik, yang beli bawah sekali ni akan untung dulu. Dan kos pembelian kita pun dah kita averagekan dia daripada 61 tambah 50 tambah 59 tambah 55, bagi 3 dah jadi lebih rendah daripada 61. Betul tak? Dan kita boleh collect untung dengan secara bergayanya daripada bawah. Right? So, bila anda dah beli JA kali 10 ni dalam sistem, dia akan tunjukkan list dia ada list setiap transaksi pembelian anda. Ini contoh orang yang buat profit dalam masa 88 hari. Dia beli bulan Mac, 5 hari bulan Mac, dia dapat beli 44.6 gram untuk satu unit JA. Harganya $250. Selepas 88 hari, iaitu pada 1 Jun 2021, ya, dia tengok kat sini net cash out dah naik. Net cash out ni maknanya apa? Nilai emas semasa 61.5 gram ni, 44.6 gram ni kali dengan harga hari ni dah jadi 498. Sedangkan masa dia beli harga 44 gram ni cuma 250 sahaja. So dekat sini dah nampak dah ada profit. Profitnya adalah sebanyak $248. Kalau dari segi percentage, profitnya 99%. Kat mana kita boleh simpan duit, kita boleh dapat 99% keuntungan dalam masa kurang 100 hari. Dan bila kita terminate account ni, kita akan dapat yang jumlah earning dan juga jumlah management fee yang kita bayar setahun tadi tak habis pun. Sebab 88 hari dah untung, balance yang 365 hari tolak 88 hari, balance tu dia akan bayar balik daripada kita. Dua-dua ni akan masuk balik akaun kita. Masuk akaun bank kita, bila harga emas turun, kita guna balik modal dan untung tadi, beli lagi, buat untung lagi. Bila harga emas, jual balik. Bila harga turun, beli lagi. Itulah caranya kita buat trading dalam JA kali 10. Kalau kita tengok ya, banyak testimoni, ada yang untung 65 hari sebanyak 31%, 7 bulan sebanyak 85%, ada yang 73 hari sebanyak 63%, ada yang 86 hari sebanyak 100%, ikut suka. Ya, ikut perubahan harga emas. Bila masa anda nak beli, bila masa anda nak jual, ikut suka anda. Tapi pastikan jual, buy low, sell high. Beli harga rendah, jual harga lebih tinggi. Okay? Ini pun contoh lagi. Banyak sangat ya orang boleh buat keuntungan dengan J kali 10. Kalau kita tengok graf tahunan ni, tahun 2020, masa ni COVID ya. Dalam satu tahun ni, Januari sampai Disember, harga naik
turun, naik, turun, naik, turun. Jadi apa kita perlu buat? Contoh kat sini Contoh kat sini. Contoh kat sini dia beli dekat sini. Okay, saya ambil contoh yang ni lah. Okay, ni. Okay, dia beli masa rendah. Bila harga emas naik, dia jual. Dekat sini ada perbezaan harga sebanyak 14.7%. Kalau GA kali 10, perbezaan harga 14.7%, dia boleh untung kali 10. Dia boleh untung 10 kali ganda. Maknanya untung dia 147%. Itu baru satu kali beli dan jual. Ya, dalam tahun ni ada 14 kali tempat anda boleh beli dan jual. Kalau kita tak dapat count 10 14 pun kita dapat ambil di sini sikit, di sini kita sempat beli dan sempat jual, di sini kita sempat beli dan sempat jual, di sini kita sempat beli dan sempat jual, itu pun dah average lebih pada 100% setahun. Betul tak? Sebab dekat sini tadi pun dah untung 147%. Jadi kalau kita tengok beza 4%, 4% dalam masa setahun ada 6 kali. Kalau 4%, dah jadi 40% keuntungan. 40% kali 6 dah 240%. Sebab tu kalau GA ni, kalau makin lama kita faham, kita boleh buat lebih banyak keuntungan, beratus persen. Okay? Beli masa rendah, jual masa tinggi. Tengok tahun 2021, dia sideway, dia harga dia macam mendatar. Tapi masih ada peluang untuk kita beli harga bila dia betul-betul rendah dan jual bila harga dia tinggi. Ya? Jadi KM ni sesuai untuk semua orang. Mana-mana produk tadi, mana yang anda suka anda boleh ambil ya. Jadi saya nak recap dekat sini. GSA adalah akaun simpanan emas. Anda kena kesedaran simpan emas. Kalau ada duit nak beli emas, kalau anda kurang kemampuan tapi anda banyak belanja, banyak hutang, anda gunakan cara GCA ya. Ataupun anda mungkin ada simpan duit dekat GSA, anda nak, contoh anda simpan 10,000, anda nak guna 5,000. Anda jangan withdraw sebab kalau anda withdraw cara biasa, 10,000 tolak 5,000, tinggal 5,000 saja dalam akaun simpanan, betul? Tapi kalau anda bijak, anda boleh request GC. Maknanya dekat GSA tadi request GC, yang 5,000 baki dalam akaun GSA kekal di situ, yang 5,000 anda withdraw tadi akan masuk dalam akaun GCA ataupun holding account. Dia itu kita tunggu harga emas naik baru kita bayar. Jadi pada masa yang sama, duit 5,000 pun kita boleh guna. Emas masih ada nilainya 10,000 dalam akaun kita sebab anda buat GCA. Faham tak? GAE pula macam mana kita nak buat keuntungan dengan sebanyak 10 kali ganda dengan tanpa risiko. Ya. Jadi kalau ada yang cakap, alah rugilah beli kat Quantum Metal tak untung, dah sebulan tak untung. Ini bukan skim cepat kaya dan kita tak janjikan anda kaya dengan cepat. Kita platform ni dia dah disimplify supaya anda boleh buat keuntungan dengan lebih banyak, dengan lebih selamat. Tapi kita tak boleh kontrol harga emas. Allah je yang tahu harga emas. Okay? Kalau anda ada 1 kilo emas, harga emas naik ke, harga emas turun ke, 1 kilo tu tetap milik anda. Tapi kita tahu emas bila naik dia turun, bila turun dia naik. Tapi setiap kali dia turun dia akan naik. Orang dah buat banyak keuntungan ya. Jadi anda jangan panic. Alright, katalah anda ada banyak simpanan duit kat sana sikit, kat sini sikit, tapi anda takutlah Quantum Metal ni sebab nanti tak boleh keluar duit lah, nanti apa-apalah macam-macam lah orang cakap, tak faham kan. Cuba dulu. Kalau kata anda ada simpan sana sini, 150,000 contohnya, anda nak simpan liquid balik, anda tak nak belanja banyak-banyak, 115 mesti masuk balik dalam akaun sebagai liquid, maknanya akaun cair. Duit cair anda boleh ambil untuk emergency dan sebagainya. Jadi kat sini 150 tolak 35,000 saja kan. Sebab yang ini anda simpan balik sama ada dalam bank ke, tabung haji ke, SP ke, akaun simpanan emas ke, ikut suka hati anda. Tapi sebelum simpan tu ambil 150 ni sekejap, beli emas dan GCA kan, ambil balik 85%. Jadi anda dah ada 542 gram dalam akaun GCA anda. Setengah kilo dah tu. Dan yang anda withdraw tadi simpan balik dalam bentuk liquid kan, dalam bentuk cair. Jadi 115,000 ni masih ada. Dan ambil 14,000 ni beli 10 unit. Maksudnya harga 1 unit GAE lebih kurang 1,400 ya, 1,400 lebih. Jadi 10 unit baru 14,000. Jadi patutnya anda beli 44 gram sebab anda beli kali 10 anda dapat 440 gram. 440 gram ni nilainya dah 110,000. Nampak tak?
Dengan hanya ambil RM35,000 je daripada simpanan keseluruhan anda tadi, anda dah regangkan aset anda menjadi sebanyak campur-campur tiga ni dah jadi RM360,000. Dan emas yang anda simpan 542 campur 442 dah lebih kurang 1 kilo. Nampak tak? Dan anda boleh buat keuntungan dengan 1 kilo emas ni bila harga emas naik. Duit anda rugi tak? Tak rugi. RM35,000 dah jadi RM360,000. Nampak? Kalau cara kedua pula, 150 ni beli emas, ambil withdraw, kemudian baru beli JA, yang bakinya baru kita simpan. Maksudnya 113 saja yang kita simpan. Aset anda dah dikembangkan daripada 150 dah jadi 373,000. Lagi banyak. Ya? Jadi anda fikirkan sendiri, dekat mana anda boleh buat keuntungan dan simpan emas yang banyak, pada masa yang sama boleh buat keuntungan yang banyak. Kita tengok kenapa emas saya dah jelaskan pada awal tadi. Dan kita kat sini kita buat perbandingan. Kalau contohnya anda ada RM10,000, anda tak pakailah dalam masa 5 tahun, anda nak growkan duit tu, anda nak kembangkan duit tu. Anda ada beberapa option. Contoh, konsepnya semua compounded. Maknanya anda tak ambil untung, anda reinvest balik. Ya, contoh kalau simpanan tetap yang bagi pulangan 3%, ada banyak anda tahu kan? 3%, selepas 5 tahun anda dapat RM11,593. Kalau anda simpan dekat yang 5% setahun, anda dapat RM12,762. Tapi kalau anda lagi bijak, anda invest emas. Sebab emas naik 10%, kadang 20%, 35% setahun kan? So, katalah 10% setahun, 5 tahun dah 50%. Anda boleh untung sampai RM16,000. Di quantum metal J kali 10 lagi best. Bila 5 tahun emas naik 50%, kali 10 dah jadi 500%. Jadi boleh sampai RM50,000. Modal yang sama, pulangannya berbeza. GA kali 10 ni kalau anda beli awal tahun, contohnya lepas 1 bulan, 1 tahun baru anda jual, harga emas naik 10%, dah untung 100%. 5 tahun dah 500%, dapat RM50,000. Tapi kalau anda buat 1 tahun tu jual dan beli 3-4 kali ataupun lebih banyak lagi keuntungan. Faham tak? Jadi ini adalah kelebihan quantum metal, solusi keuangannya. Selalunya kalau kita share quantum metal ni, orang akan terus grab, jaranglah yang nak menolak. Sebab dekat tempat lain memang tak ada. Kalau kata, apa beza quantum metal dengan A? Apa beza quantum metal dengan B? Saya tak tahu A ke B ke C, saya tak tahu. Tapi saya tahu quantum metal ada kelebihan yang tak ada dekat tempat lain. Okay? So, Billionaire Warriors adalah tim yang selalu akan bantu anda online dan offline. Macam hari ni, hari Rabu. Setiap hari Rabu kita ada pengiraan GCA dan JA. Hari Jumaat pula, siapa yang nak buat part time ataupun full time sebagai konsultan quantum metal, datang kelas hari Jumaat. Sebabnya saya nak bagi tahu, keuntungan quantum metal tahun lepas melebihi Toyota yang dah beroperasi 20 tahun. Dari segi komisen juga, kita melebihi satu syarikat insurans yang terkenal yang dah berusia 11 tahun. Sedangkan Quantum Metal dengan program komuniti ni, QBEB ni baru 4 tahun. Ya, dan komisen yang dibayar bernilai 1.2 bilion ringgit kepada konsultan Quantum Metal. Jadi anda fikirkan ini adalah satu potensi sangat besar. Ya, kita ada seminar. Seminar ni selalunya kita buat untuk konsultan. Ya, konsultan. Sebab kita bantu konsultan ya. Alright. Banyaklah ya. So begitulah ceritanya. Baru-baru ni kita pun sponsor Hari Kemerdekaan ya. Watikah kemerdekaan daripada London ke Kuala Lumpur. Jadi itu saja daripada saya. Harap anda faham, harap anda membantu anda. Mana yang belum sign up tu dapatkan link daripada kawan-kawan anda yang jemput anda. Terus sign up, beli RM10 dulu. Lepas tu ada duit, beli JA kali 10. Kalau nak selamatkan belanja hangus, beli GCA ya. Dan sebelum saya berakhir, saya naklah buka beberapa peluang kepada anda, mungkin 5-10 minit untuk sebarang pertanyaan yang mana saya boleh jawab, saya jawab ya. InsyaAllah. Okey, ini soalan yang bagus ya daripada Goldie Roger. Pembiayaan GCA dan GAE masuk dalam rekod SECRIS ataupun CITOS? Tak. Ya? Alright, tidak.
Kemudian Bang Cik, nak simpan GCA perlu tengok pada turunan harga emas. Tak payah. Kalau kita nak beli GCA, kita tak payah risau hari ni emas turun ke emas naik ke. Yang penting kita selamatkan duit belanja hangus kita. Contoh saya nak pergi beli barang dapur, sikit. Contoh saya nak beli handbag harga 10,000. Ya, saya buat GCA, tak kisahlah hari ni harga emas apa pun tak apa, sebab 10,000 tu akan ditukar dalam bentuk berapa gram emas yang kita dapat. Daripada kita tak buat langsung, rugi. Tadi saya dah bagi contoh kan, contoh baru ni saya dah buat calculation lah. Kalau contoh kita beli kereta, kita bayar ansuran kereta 700 sebulan. 700 sebulan selama 9 tahun. Ya, ambil calculator, tengok. Kira sama saya. Mana ada calculator, kira sama saya. Ya. Kita bayar kereta 700 sebulan kali dengan 9 tahun. Maknanya kita kena bayar bank 75,600. Betul? Kita selalunya kita bayar 75,600, kereta kita dapat. Tapi dalam 9 tahun, kereta tu pun lepas 10 tahun dia dah sakit. Betul? Kalau kita tahu fasiliti GCA ni, kita ambil peluang GCA ni, sebelum kita bayar 700, kita beli dulu emas. Baru kita ambil 700. Kalau anda nak ambil 700, maknanya 85%, anda kena beli lebih sikit, 15%. Jadi berapa 15% tu, macam mana kita nak kira? Anda nak ambil macam ni anda kira. RM700 bahagi dengan 0.85, sebab RM700 ni adalah 85%. Jadi 700 bahagi dengan 0.85, maknanya anda kena beli emas sebanyak 823. Maknanya anda belilah RM825 bulan tu. RM825 contohnya, bila anda withdraw, anda akan dapat balik 700 lebih dalam akaun anda, bayarlah kereta anda. Okay? Jadi dekat sini, 825 tolak 700, setiap bulan anda punya simpanan 15% tu adalah RM125. Betul? Kita dah bayar dah. RM125 ni anda simpan. RM125 ni, bila 9 tahun, dia dah jadi RM13,500. RM13,500. Tetapi sebabkan anda buat GCA, yang dikira simpanan anda adalah 825. Betul tak? 825. Jadi 825 kali dengan 9 tahun adalah 89,000. Tolak dengan 13,000 tadi, anda ada untung 77,000. Maknanya kalau anda buat konsep ni, simpan 13,000 ekstra untuk 15%, by the time duit habis, dah bayar kereta, anda punya kereta dah dapat, hutang dah habis, dan anda dapat pula daripada simpanan 13,000 tadi, anda dapat balik duit sebanyak 77,000. Nampak tak? Boleh beli lagi sebiji kereta. Macam tu juga, kalau anda beli rumah, loan sampai 20 tahun, 30 tahun, boleh shorten kan dia, boleh pendekkan, boleh selesaikan dengan lebih cepat. Kalau anda buat GCA. Sebab GCA ni lepas 3-4 tahun, dia dah nampak dah dia punya harga meningkat tu dan keuntungan dia. Ya? Dia punya tips GCA ni, bila harga emas naik lebih banyak, ataupun lagi lama anda simpan, sebab selalunya lagi lama lagi banyak kenaikan emas. Kan? Alright. So kita tengok ada soalan lagi tak? Terima kasih Hazim dah tolong jawab tadi. Abang Cik kata bulan ni nak target 100 gram. Wow. Terbaik Abang Cik. InsyaAllah kejayaan bersama anda. Farhana dia tanya, that means kita melabur, kita dapat balik duit yang kita labur ke? Macam tu. Saya tak tahu apa soalan Farhana ni. Okay, Farhana boleh tanya semula ya. Muhammad Hafizan, charge 3.5% tak ada dalam jadual. Ada dah, okey. Jumaat saya simpan 270 GCA, pada hari Isnin saya dapat kembali 270 dari QM. Okay? Simpan 270 dapat balik 270, tak mungkin 100% tu. Okey. Bagaimana nak tengok graf paling rendah pada tahun 2023? Anda boleh guna apps ya, ada banyak apps gold price ni sebenarnya. Antaranya adalah goldprice.com. Ada banyak. Kalau anda suka nak tengok graf lah, boleh search je. Mana-mana
graf emas, trading emas ya. Okey, Bang Cik lagi. Saya simpan dalam GCA pada hari Jumaat 270. Hari Isnin minggu depan saya dapat kembali 270. Mana mana pula dapat balik 270? Betul ke Abang Cik? Tak mungkin. Kalau beli 270 kali 85%, patutnya anda dapat balik RM229.50. Bukan 270. Mungkin Abang Cik beli lebih. 270 bahagi 0.85. Mungkin Abang Cik beli 317 kot. Cuba cek balik ya. Okey, Mama Hafizan, nilai J kali 10 akan diikat dengan emas atau tidak, atau pelah berasal saja yang diikat dengan emas dalam Brinks. Okey, untuk pembiayaan tak ada ya. Yang kita simpan dalam Brinks sijil tu adalah GSA kita dan modal kita ya. Yang pembiayaan tak termasuk. Dan kita boleh dapat balik modal dia ya kalau apa-apa jadi. Kemudian Faiza, memang sekat-sekat ke tak klik, olah mak sayangnya. Faiza boleh dapatkan link rakaman ya. Link rakaman kita dapat besok. Ya, insyaAllah. Okey. GSA semula. Saya nak buat screenshot. Tunjuk slide GSA semula. GSA ya. Okey. Ada permintaan daripada Yung link ni. Dia kata dia nak screenshot. Sekejap, saya share.